Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilmi bin Fauzan Yahya dan hari ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang DC motor ataupun simple DC motor yang kami ditugaskan untuk membuatnya di rumah. Okey. So, tanpa melengah masa, jom saya terangkan sedikit sebanyak tentang. Okey. Apa yang saya akan terangkan dalam presentation ini adalah konsep yang digunakan di dalam DC motor, komponen yang ada di dalam DC motor dan step untuk membina satu simple DC motor. Tapi step ni saya dah terangkan dalam satu video yang lain. So nanti saya akan bagi link kepada video tu. Okay, so kita akan go through satu-satu. Okay, the concept of DC motor. Jadi sebelum kita nak menerangkan macam mana nak buat DC motor, kita kena tahu konsep dia dulu. Jadi konsep apa yang digunakan dalam DC motor. Jadi konsep yang digunakan adalah EMF ataupun dikenali sebagai electromagnetic force dan Ampere's law. Jadi as we all know, a direct current motor or known as DC motor is a type of electric machine that convert electrical energy into mechanical energy. Jadi apa yang dimaksudkan di situ adalah kita ambil satu electric energy, kita convert itu a mechanical energy. Nah, itu adalah maksud untuk DC motor. Jadi DC motor takes electrical power to a direct current and convert this energy into a mechanical rotation. Motor ada banyak. Motor ada banyak jenis, ada jenis AC dan ada jenis DC. Jadi ini adalah spesifik pada DC machine. As we all know, DC machine adalah menggunakan motor yang menggunakan DC current as dia punya supply. Okay. Kita go through the first concept. So the concept yang pertama adalah Ampere's law. So apa itu Ampere's law? Ampere's law ni mengatakan bahawa when a current flow into a conductor, then the conductor will produce a magnetic field known as electromagnetic field. Apa yang dimaksudkan adalah jika satu konduktor ataupun satu pengalir mengalirkan elektrik di dalamnya, dia akan menghasilkan satu electromagnetic field di sekelilingnya. Jadi macam mana kita nak tentukan dia punya magnetic field ni ke arah macam mana? Jadi cara tentukan dia adalah menggunakan thumb right hand rule. Thumb right hand rule adalah macam ni. Ibu jari ni adalah arah current dan ini adalah arah magnetic field tersebut. Jadi kalau kita current tu ke atas, so magnetic field dia akan counter clockwise. Kalau current ke bawah, dia akan clockwise. Okey. Itu adalah konsep pertama. Konsep kedua adalah when a conductor carries current passes through a magnetic field, there will be a force react toward the conductor. Apa maksud benda ni? Maksud dia adalah andaikan ini adalah satu konduktor yang mengalirkan elektrik dan dia melalui satu kawasan magnetic field. Magnetic field ni biasa daripada magnet lah. So, jadi dia passes through benda ni, dia akan ada reaction, force reacts toward the conductor. Kenapa? Sebab konduktor ni mengalirkan elektrik dan menghasilkan satu force, menghasilkan satu magnetic field. Jadi magnetic field daripada konduktor ni berlawanan ataupun tarik dengan magnetic field yang sedia ada ni, so dia akan menghasilkan satu force. Sama ada force tu ke sini ataupun ke sini ataupun ke sini ataupun ke sini. Depends on kita punya polarity. Okay, jadi macam mana kita nak tahu force tu ke arah mana? Ke atas ke bawah ke tepi ke kanan ke? Jadi macam mana kita nak tahu? Kita menggunakan Fleming left hand rule. Jadi macam seperti dalam gambar, ini ibu jari ni adalah force yang bertindak ke arah konduktor tersebut. Dan jari telunjuk adalah magnetic field. Maksudnya arah magnetic field. Magnetic field bergerak daripada north ke south. Dan jari hantu adalah arah current. Andainya kita nak tentukan force dia ke mana, first kita kena tunjuk dulu ke mana arahnya pergi magnetic field, yang permanent magnetic field. Jadi kita
point kan, contohnya di sini S, sini N. Jadi kita daripada N ke S. Jadi sini adalah dia punya magnetic field direction. Kemudian current kita tentukan kalau current tu ke depan. Jadi kita pusingkan. Pusingkan, so kita tinggal buka jari ibu jari je. So bila kita buka ibu jari, kita tahu force konduktor tu pergi ke mana. Jadi kalau macam ni, konduktor tu akan bergerak ke bawah. So itu adalah sedikit sebanyak tentang konsep yang digunakan dalam DC motor. Okay, kita teruskan dengan perbezaan antara left hand rule dan right hand rule. Biasa orang akan tanya saya macam, ini apa beza left hand rule dengan right hand rule? Apa beza dua ni? Okey, saya akan terangkan. Dua ni adalah digunakan dalam dua aplikasi yang berlainan. Left hand rule seperti kita belajar tadi digunakan dalam DC motor. Kita nak menentukan arah force yang terhasil akibat tindak balas kedua-dua magnetic field tu. Tapi right hand rule ni digunakan dalam DC generator. Okey, saya akan explain sedikit sebanyaklah tentang DC generator ni. Jadi DC generator ni kita mengalirkan kita memotong flux magnet yang sedia ada. Apabila pengalir memotong flux, kita akan menghasilkan induced current yang dikenali sebagai induced current. Jadi kita nak tahu mana pergi arah induced current ni. Macam mana kita nak tahu dia pergi ke kanan ke, ke kiri ke kan. Jadi Fleming ni dia keluarkan satu rule menggunakan right hand rule. Okey, jadi dia sama je sebenarnya. Cuma beza dia adalah yang ini adalah force yang dihasilkan oleh kita. Contohnya kita gerakkan pensel ni ke atas. Jadi force yang kita buat adalah ke atas. Okey, macam tu. Kemudian ini adalah magnetic field. Magnetic field sama macam tadi. Daripada N ke S. Jadi kita tentukan N ke S. Okey, jadi bila kita dah tentukan, kita tinggal buka je ni. Kita tinggal buka je. Kita buka lah. Kalau kata force dia ke bawah, kita pusing tangan. So kita buka je jarian tu. So kita dah tahu dia akan bergerak ke sini. Current tu bergerak ke depan. So macam tu adalah penggunaan right hand rule. Jadi itu adalah sedikit sebanyak pasal beza antara left hand rule dan right hand rule. Okey, teruskan lagi. Okay, teruskan dengan main component inside the DC motor. Jadi sebelum kita nak buat satu DC motor, kita kena tahu komponen-komponen apa yang ada dalam DC motor ni. Jadi macam mana kita nak tahu? Okay, saya akan bagi tahu kat korang semua. Jangan risau. So tengok. Okay, first yang kita kena ada adalah permanent magnet. Apa yang dimaksudkan dengan permanent magnet ni? Kan kita dah tahu ada permanent magnet, ada electromagnetic punya magnet. Jadi permanent magnet ni adalah sejak asalnya dia dah ada magnetic field. Macam kita tahulah dulu-dulu kita beli yang ada tulis N dengan S tu kan. Itu adalah permanent magnet. Jadi apa tugas permanent magnet ni? Jadi permanent magnet ni lah yang menyebabkan berlakunya rotation dalam motor tersebut. Okey. Permanent magnet kalau seperti yang projek saya buat adalah macam ni. Ni. Tu. Ini adalah permanent magnet. Okey. Kemudian armature. Armature ni adalah apa benda armature ni? Armature ni adalah basically adalah dia punya coil. Jadi coil untuk pusing, coil yang akan bertindak ke arah yang akan bertindak dengan magnetic field permanent magnet tu adalah armature. So armature ni macam kita buat coil lah, coil bulat macam ni kan. Ini adalah basically armature. Tapi armature untuk meningkatkan efisiensi dia, kita adalah design yang dicipta supaya dia lebih efisien dan lebih smooth rotation dia. Okay. Kemudian commutator. Commutator ni apa? Commutator ni sebenarnya dia bertindak sebagai rotary electrical switch. Apa tu rotary electrical switch? Okay. Dia mengawal torque. Dia mengawal torque dan dia mengawal arah pusingan motor tersebut. Jadi kita nak motor tu spin dengan orang kata constant kan. Jadi kita perlu menggunakan commutator ni. Commutator ni dia akan sambungkan circuit tu, dia akan putuskan, dia akan sambung, putuskan. Dia menggunakan inisial daripada armature tu sendiri untuk sambung dan putuskan litar tersebut. Kemudian stator ni adalah dia punya mainframe lah. Stator ni dia yang memegang magnet-magnet tu dan
seterusnya. Amateur ni biasa dia akan duduk dekat dalam amateur ada shaft. Shaft ni adalah benda yang akan memutarkan bilah, kipas ke, itu adalah shaft. Jadi shaft ni dia punya silah yang menyambungkan kepada komponen luar. Kita nak pusing kipas ke, nak pusing gear ke, itu adalah dia punya shaft. Okay, kita teruskan pula dengan design dia. Okay, so ini adalah basic design untuk DC motor. Okay, ini adalah stator. Stator macam saya cakap tadi, dia punya case yang memegang magnet. Okay, so ini adalah magnet dia. So nampak arah magnet dia daripada N ke S. Okay, kemudian kita ada commutator. Commutator macam saya cakap dia akan putuskan, dia akan sambung balik. Jadi yang ruangan tengah-tengah tu dia tak bersambung. Kemudian kita ada brush. Brush ni yang menyambungkan kita punya power supply dengan commutator tu lah yang ni. Make sure dia tak goyang-goyang. Itu adalah brush. Jadi pergerakannya macam ni. Okay, first daripada supply dia akan masuk ke brush. Brush akan menyambungkan commutator. Dia akan bersambung kepada commutator. Okay, kemudian bila dia bersambung, dia akan arus akan mengalir melalui commutator dan masuk ke dalam armature. So bila masuk ke dalam armature, kita tahu apabila arus masuk ke dalam satu konduktor dia akan menghasilkan magnetic field. Jadi kita nak tahu force yang bertindak ke mana dia pergi. Jadi kita buat left hand rule. So macam ini, kita tengok arus masuk ke depan. Okay. Arah magnetic field daripada kanan ke kiri. Okay. Jadi force dia ke mana? Force dia ke atas. Nampak? Macam dia tulis FM. FM ke atas. Jadi betul lah. Kemudian kita boleh tengoklah. Dia patah balik, dia pergi yang semua. Bila dia pusing, commutator tu dia akan putus. Dia akan putus sebab armature tu dia akan putus dengan circuit. Sebab commutator tu kan dia ada rompong kan. So bila dia ada rompong, dia akan putus, so tak ada current mengalir. Bila tak ada current mengalir, dia akan macam tetap pusing sebabkan inertia. Jadi dia akan pusing. Dia akan pusing, dia akan sambung, dia akan pusing, dia akan sambung. So benda yang sama dan dia akan mengekalkan speed dia. Itulah penggunaan salah satu kegunaan commutator. Kalau dalam generator, commutator ni dia akan tukarkan kita punya orang kata apa? Kita punya wave tu daripada AC kepada DC. Kalau tak ada commutator, kita akan dapat AC punya voltage. Tapi kalau kita pakai commutator dalam kita punya generator, kita akan hasilkan DC punya voltage. Okay. So itu sajalah sedikit sebanyak penerangan saya tentang DC motor. Dan kalau ada apa-apa soalan boleh email saya di situ dan terima kasih. Dan so ini adalah contoh saya punya DC motor. Ini adalah saya punya brush, boleh dikatakan brush. Okay, untuk coil ni di hujung coil ni saya gosokkan dengan kertas pasir ataupun saya kikis dengan pisau. Kenapa? Sebab saya kikis hanyalah sebahagian untuk saya menghasilkan satu commutator. Sebab di sekeliling coil tersebut kita mempunyai lapisan enamel polyurethane yang tidak akan mengalirkan elektrik. Jadi bila kita kikis separuh dia hanyalah mengalirkan elektrik apabila terkena separuh bahagian itu sahaja. Jadi tanpa kita sedar, kita dah create satu commutator. So itu adalah sedikit sebanyaklah saya punya design untuk DC motor. So that's all for me. So stay safe, stay home. Assalamualaikum.